Jadi final lap untuk rancangan dialog pada malam ini lebih kurang berbaki 15 minit saja lagi. Masih lagi bersama saya Timbalan Menteri Mosti, Meja Dr. Faiz dan juga pastinya anda. Terima kasih kerana terus bersama kami. Dan saya mengambil sedikit respon daripada rakan-rakan Facebook. Yang pertama daripada rakan kita ini menyatakan tentang program Angkasawan Negara, antaranya adalah dari rakan kita Shelley Silio. Katanya di sini, saya melihat program Angkasawan Malaysia ini adalah amat baik dan ianya seharus diteruskan kerana program ini mampu membawa Malaysia ke mata dunia dan sekaligus memperkasakan pendidikan sains angkasa. Baik, terima kasih Shelley. Dan kembali kepada perbincangan kita. Sebelum saya kembali pada Datuk, mungkin saya nak tanya kepada Yayasan Angkasa Malaysia. Apa peranan, kalau mesti kita nampak fokusnya, tapi nama Yayasan Angkasa Malaysia ni jarang-jarang kita dengar. Silakan, Cik Rajani. Terima kasih, Saudara Suhaimi. Yayasan Angkasawan Malaysia ditubuhkan pada April 2009 dan diluluskan oleh Kabinet pada masa itu. Lanjutan daripada program Angkasawan Negara yang pertama. Kerana kerajaan melihat impak yang begitu besar seperti yang Datuk sebutkan tadi, terutama di kalangan murid sekolah, di kalangan warga pendidikan yang mahu melihat aspirasi yang telah dimulakan oleh dua angkasawan itu dapat diteruskan di peringkat sekolah dan juga masyarakat Malaysia secara umum. Dan daripada tarikh itu, Yayasan Angkasawan Malaysia mula mengorak langkah untuk menjadi satu entiti melakukan program-program outreach ataupun program jangkauan kepada kumpulan-kumpulan sasar tertentu dan dengan hasrat supaya aspirasi angkasawan itu dapat terus dikembangkan. Cuma soalan Saudara Suhaimi tadi agak relevan juga. Mungkin selama ni kita kurang dengar sebab selama ni Yayasan Angkasawan bergerak dalam lingkungan ruang lingkup yang agak terbatas bersama dengan agensi-agensi Mosti yang lain. Tetapi esok merupakan hari untuk kita menentukan satu tanda aras baru. Kita mau keluar daripada sistem keselesaan itu dan kita akan berdepan dengan masyarakat Malaysia secara umum dengan kenapa mengambil masa yang begitu lama? 2009 ditubuhkan. Besok 12 hari bulan baru nak berada di satu platform yang lain. Sebenarnya tidak begitu secara literalnya. Kita telah menemui hampir 2-3 juta kumpulan sasar dalam tempoh 4 tahun itu. Cuma kaedah pendekatan kita kali ini kita melibatkan kolaborasi dengan pelbagai komponen ataupun terutamanya media dan juga rakan-rakan strategik yang lain yang boleh meningkatkan proses yang saudara sebut sebagai penerobosan tadi tu. Kalau angkasawan menerobos ke angkasa, tugas Yayasan Angkasawan sekarang ialah menerobos lebih banyak lagi komponen-komponen stakeholders yang lain. Jadi sekarang peranan Meja Faiz sekarang bagaimana dalam yayasan? Meja Dr. Faiz merupakan angkasawan tamu kepada Yayasan Angkasawan Malaysia dan beliau ini mengetuai bahagian outreach program di yayasan dan sudah pastilah tiap-tiap program yayasan di mana-mana peringkat Dr. Faiz akan menjadi barisan depan kita sebab di samping beliau ada tarikan yang tersendiri. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana beliau boleh berkongsi pengalaman dan juga disiplin. Sebab saya selalu menekankan kepada rakan-rakan di yayasan betapa pentingnya disiplin pembinaan seorang angkasawan itu dapat dikongsikan kepada seramai mungkin pelajar sekolah khususnya dan juga anak muda Malaysia. Sebab program angkasawan ataupun apa-apa program yang melibatkan penerokan angkasa ialah berkaitan dengan teknologi ketepatan, precision. Kalau kita lewat satu saat, kapal angkasa tidak akan dilepaskan. Dan saya kira rakan-rakan yang pernah mengikuti program pada peringkat awal tu, tahun 2007, faham bahawa betapa precision ataupun ketepatan itu merupakan satu intipati yang sangat penting dalam pembinaan seorang angkasawan. Sebelum saya bersama Datuk, terus saya nak kepada Meja. Bagaimana Meja betul-betul menggunakan program outreach di bawah yayasan ni sebagai satu platform untuk terus mempromosikan bidang sains angkasa sekaligus memberikan
peluang bukan saja anak-anak muda, malah generasi yang kita istilahkan sebagai warga emas untuk betul-betul memahami, kerana ramai di kalangan mereka yang sebenarnya mempertikaikan dari segi perbelanjaan, ya, mereka masih tak faham tentang keperluan program angkasawan ini. Jadi bagaimana untuk serampang dua mata sebagai orang kata jurucakap dan sebagai angkasawan negara yang kedua, bagaimana meja menggunakan platform YAM, Yayasan Angkasa Malaysia ni, untuk menerangkan segala-galanya? Sebenarnya Yayasan Angkasawan Malaysia merupakan satu platform yang baik. Okey. Bila kita lihat balik 2007, di mana program angkasawan very aktif kan. Banyak ketika itu banyak juga rakyat yang tidak mendapat gambaran yang jelas. Okey. Itu peringkat pertama. Dan itulah timbulnya persoalan dari segi kos, dari segi dan ada negative perception sikit. Yes. Dan ini adalah penting bila ada Yayasan Angkasa Malaysia. Saya menggunakan platform ini untuk to engage the public, untuk bercakap dengan mereka, untuk memberi penerangan yang lebih lanjut tentang bagaimana negara-negara lain atau masyarakat negara lain berfikir pula. Kalau kita lihat masyarakat negara lain seperti di Jepun ke, atau kat Rusia sendiri, atau kat Amerika, dah 50 tahun mereka buat. Katakan ini merupakan satu benda yang sangat negatif. Tidak ke negara seperti berikut dah berhenti untuk menghantar, tetapi tidak. Malah kita nampak negara China yang dulunya tidak memasuki program ini, telah ada program angkasawan mereka sendiri. Kita tidak boleh salahkan mungkin segelintir atau golongan yang berfikiran negatif itu kerana mereka tidak berada dalam program. So saya rasa tanggungjawab saya untuk menyampaikan. Yang kedua, seperti mana Encik Rajini cakap, di mana bukan itu saja, tapi kita juga menggunakan platform YAM ini untuk menyampaikan suatu nilai-nilai yang ada dalam latihan itu sendiri. Mungkin ia nak latihan angkasawan tu pergi ke angkasa lepas, tetapi nilainya, maksudnya untuk nak mencari individu yang sesuai dengan kerja itu sendiri yang di dalam keadaan ekstrim, memerlukan beberapa disiplin yang bukan hanya boleh diguna dalam proses itu saja, tetapi boleh guna dalam kehidupan harian. Pendek kata, program outreach atau jangkauan ini berjaya. Ya. Dan perlu diteruskan lagi, kerana program outreach perlu berkekalan, kerana ada yang muda dan ada kita pelajar ataupun budak sekolah atau golongan belia yang sentiasalah pelapis akan datang kan. Okey, baik, terima kasih Meja. Jadi Datuk, ya, kalau saya lihat sebenarnya kalau 2017 dijadikan sebagai tahun sasaran untuk menghantar Meja Dr. Faiz ke ISS, ya, ia masih berada dalam period ataupun ketika penggal Barisan Nasional menjadi kuasa. Andai kata, ya, dalam soal ini, Datuk, jika program angkasawan ni 2017 ditangguhkan, dan kita lihat di Dewan Rakyat yang menentang program angkasawan yang dikatakan membazir adalah pihak pembangkang. Jadi adakah Datuk akan menyegerakan penghantaran Meja Faiz dari sudut politik, sebab mereka menentang dan kerajaan khususnya daripada MOSTI akan terus menghantar angkasawan negara? Bagaimana Datuk? Banyak yang tanya itu pembangkang itu tak faham. Okey. Kan dia tak faham. Jadi bila orang tak faham ni, kita kena bagi faham kan. Kan? Jadi kalau yang tak nak faham juga, memang dia tak nak faham lah. Kan? Ada juga yang faham, tapi dia saja buat tak faham. Pasal dia pembangkang agaknya kan. Okey, bila besok sebenarnya adalah tanda isyarat kepada rakyat Malaysia. Apabila Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melancarkan showcase angkasawan dan penjenamaan semula Yayasan Angkasawan Malaysia. Ini adalah tanda awal kepada rakyat Malaysia kerana program angkasan kedua akan bermula. Selalunya bila penjenamaan, ini saya selalu sinis dan sneaker sikit Datuk, ya. Bila penjenamaan ni, bila suatu perkara tu gagal. Bukan. Ini nak menimbulkan mood. Mood. Ya, mood ya. Nak menimbulkan mood. Kita kalau kita jenama pun hijrah, maknanya kalau kita tak boleh berubah kan. Kita kena sesuai. Ini kan kadang-kadang orang ni pun bila kata itu kita tak begitu. Kalau kita kekal macam tu je, wah, tak kekal pula. Bila kita berubah, asyik berubah yang tu gagal ke? Tidak begitu. Terus saya kata kita kena pandang ruang lingkup yang luas. Itu pasalnya suami. Dalam hidup ni kena amalkan 4 perkara kemahiran. Silakan Datuk kongsikan. Yang banyak orang tak ada dengar ni cara ni. Yang pertama,
kita kena jadi pendengar yang baik. Okey. Yang kedua? Dengar. Lepas dengar, orang Melaka panggil dengau. Dengar. Ya, dengau. Yang kedua, siasat. Okey. Ya, siasat. Dengar, siasat. Lepas siasat, fikir. Isteri saya orang Kedah, fikir. Fikir. Okey. Ha, Yang kena keempat? fikir. Yang keempat, baru cakap. Okey. Baru melahirkan apa yang dia kata. Jadi macam orang kahwin juga, boleh kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3. Tapi yang ni kena 4-4 sekali. Tapi 4, jadi banyak orang dengar. Tak nak fikir, walaupun ada otak. Tak nak siasat, cakap Aja. je. Ini masalah. Tapi kerja saya memang bercakap ya, Dato', ini, ya. ini masalah ya. Jadi saya jangan jadi begitu. Okey. Saya sebelum rancangan ini berakhir nanti saya rasa tak puas hati. Pasal saya nak balik Melaka. Jadi saya tak puas hati dengan suami kerana bercakap seolah-olah macam ada something wrong with program Angkasa Nombor 1. Tidak begitu ya. Kalau saya tak lelap ni kan. Kalau tidak saya minta akan panjang program ni lagi 1 jam lagi ya. Okey. Okey. Sebenarnya program Angkasawan pertama sangat berjaya. Okey. Sangat berjaya. Oleh kerana sangat berjaya, kita akan meneruskan program Angkasawan yang kedua. Program yang pertama, yang saya kena bacakan ini. Kalau nak, boleh baca dalam Hansard Parlimen kalau nak. Okey. Kita telah berjaya program penyelidikan sains graviti. Saya dah cakap benda itu dengan jelas. Ini adalah yang dikenaki oleh pensyarah. Yang kedua, program penghabluran protein. Yang sampai orang Jepun pun selepas itu minta kita hantar kita punya sampel lagi ke Kibo yang Ya, wing. itu penghabluran protein Ya, daripada kelapa sawit tu kan? Yes, Okey. itu lepas tu benda itu telah dikomersialkan, telah menghasilkan 6 patent. Okey. Ya, 6 patent. Yang kedua. Yang ketiga, program Space Seed. Yang sekarang ni dekat sekolah, kita dah bagi semua. Apa yang kita buat dekat angkasa itu, kita dah pergi ke sekolah. Mereka dah mula tanam dan telah menghasilkan benda-benda bagus. Telah menimbulkan mood budak sekolah untuk mengkaji apa yang kita berlaku. Yang keempat, ya, yang saya dah cerita itu, program Space Seed for ASEAN Future. Okey. Sampai kita dapat grant jasa ataupun Japanese Astronaut Exploration Agency telah membagikan kita ruang untuk membuat itu dan ini dan membantu kita sehingga mereka mengiktiraf ini adalah satu kejayaan pemikiran saintis dari Malaysia. Yang itu adalah yang keempat. Yang kelima, kejayaannya adalah saya tengok ni program Parabolic Flight. Yang ini sekarang ini sudah dan telah pun menjadi kita buat pertandingan, semua banyak universiti masuk, kesedaran tentang ini telah berlaku sehingga kita punya eksperimen telah diterbang ke Nagoya dan kita menang saintifik mendapat pengiktirafan daripada saintis itu dan program Mars 500 yang dianjur oleh kerajaan yang kita menyertai dengan bersama kerajaan Rusia. Orang kita, angkasawan kita, saintis kita terutama daripada Universiti Teknologi Mara telah memainkan peranan yang aktif dalam program Mars yang ke-500 dan yang terakhir sekali adalah kalau kita tengok lantaran daripada itu maka kita insya-Allah ya insya-Allah kerajaan kita ada duit insya-Allah mesti saya akan kerja saya akan meyakinkan kerajaan program ini sangat berjaya. Mission yang seterusnya adalah yang pertama program yang mempunyai kandungan yang dapat memberi pulangan yang lebih besar kepada negara dalam bidang penemuan saintifik. Ini kita kena bagi keutamaan. Yang pertama. Yang kedua, penjanaan ilmu baru. Dan yang ketiga adalah penjanaan ekonomi negara. Kerana saya jawab ini, saya kena baca ini kerana ini yang saya cakap dekat Parlimen. Parlimen itu hari. Kalau saya cakap benda lain kan, dia kata itu hari cakap lain, sekarang cakap lain. Sekarang saya baca. Sebenarnya saya hafal ni. Tapi oleh kerana saya tak nak silap, kan nanti ada orang kata silap. Kalau kadang-kadang tak ada nokta pun dia kata, cakap tak ada nokta. Itu pun silap juga. Jadi Saimi, saya berfikiran begitu. Bagi saya, program angkasawan pertama sangat berjaya. Oleh sebab itu, kata kita akan program yang kedua. Tapi perbelanjaannya tidak diminta pada tahun 2013. 2014 kita kena merancang, kita belum lagi gunakan duit. Kita gunakan peruntukan yang ada. Mungkin permulaan pada tahun 2015 kita akan memulakan sedikit peruntukan. Tahun 2016 akan banyak sikit. Dan 2017 kita akan minta lagi banyak memulakan saya ataupun Dr. Faiz ataupun saya. Okey, apapun nantikan detik 2017 Major. Jadi insya-Allah mungkin impian akan menjadi kenyataan.
Dan terima kasih Datuk, terima kasih kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Dan pastinya program Angkasawan Negara seperti yang telah saya nyatakan memberikan satu kenangan terindah juga bagi saya. Dan saya akui juga bahawa program Angkasawan pertama sebenarnya antara yang program yang saya saksikan sendiri mempunyai kejayaan untuk negara. Walaupun ramai di luar sana mengatakan ia mempunyai kesan yang tidak hebat mana, tapi ia mempunyai kesan dan pencetus kepada minat tentang sains dan inovasi, khususnya tentang sains angkasa ini. Jadi terima kasih kepada anda, terima kasih juga rakan-rakan Facebook yang terus memberikan pandangan dan juga komen. Dan insyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan. Sekali lagi terima kasih Datuk, terima kasih Meja, terima kasih anda semua. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum. Boosters separating from the Soyuz. Separation. The escape tower and launch shroud jettison. Three minutes and 3 seconds since launch, traveling now at a speed of about 4,700 miles an hour for the Soyuz. The second stage of the Soyuz performing as advertised. The second stage, 56 feet in length, 13.5 feet in diameter. A single engine providing 96 tons of thrust for 3 minutes and 28 seconds. Separation confirmed.